Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kita dapat bertemu dalam siri yang kelima, dan pada kali ini kita akan membicarakan tentang hak asasi versus tanggungjawab. Bagaimanakah cara Islam menangani isu-isu yang berkaitan dengan hak asasi? Adakah Islam mengambil berat tentang soal hak asasi ataupun Islam mengabaikan aspek hak asasi? Ini yang menjadi topik yang digemari oleh ramai masyarakat, khususnya di barat, tentang topik hak asasi, dan kita akan cuba bincangkan dan bicarakan bagaimanakah cara Islam dalam menangani hak asasi ini, insyaAllah. Hak adalah sesuatu perkara yang perlu manusia dapat. Bila kita bincang hak asasi, ialah perkara yang manusia perlu dapat. Jadi, apa yang manusia perlu dapat dalam hidup dia sebagai sebagai rakyat? Dia perlu dapat dapat rumah, dapat duit, dapat apa-apalah yang perlu dia dapat. Penjagaan, kebebasan, hak. Kalau isteri pula, dia perlu mendapat nafkah. Kalau suami pula, dia perlu mendapat ketaatan daripada isterinya. Kalau anak pula, dia perlu mendapat. Maksudnya, hak ni ialah perkara yang perlu diperlukan oleh manusia, dan dia mesti untuk dapat. Kalau dia tak dapat sesuatu perkara itu, maka akan timbul banyak masalah. Dan oleh kerana itu, hak ini ialah sesuatu yang mesti diakui oleh semua orang. Itu sepatutnya begitulah. Bertujuan untuk menjamin sebuah kehidupan yang adil dan sejahtera kepada semua manusia. Kalau tak dapat hak, mungkin keluarga itu akan bermasalah sebab isterinya tidak mendapat nafkah daripada suami, suaminya pula tidak mendapat ketaatan daripada isteri, lalu akan bergaduhlah rumah tangga tadi. Hak rakyat sepatutnya dapat itu dan ini, maka tak diberikan, maka akan timbullah masalah. Hak pemimpin untuk ditaati, tapi tak ditaat oleh rakyat, maka ini yang kita kata hak. Hak untuk hidup, hak untuk menikmati kebebasan, banyaklah contoh hak. Okey. Kita pergi kepada basic di antara hak dan keinginan. Masalah yang mungkin timbul apabila bicara tentang hak ini, adakah ia betul-betul hak yang mesti diperoleh oleh manusia? Ataupun hak itu bukan hak tetapi hanyalah keinginan sahaja? Jadi bukan hak, dia hanyalah keinginan sahaja. Apa maksud keinginan? Maksudnya, dia macamlah perkara itu mesti diperoleh oleh manusia, tapi dia bukan sepatutnya hanya keinginan. Contohlah, untuk tukar jantina. Tukar jantina. Tukar jantina ini hak ke keinginan? Okey, ini hak ke keinginan ni tukar jantina ni? Keinginan tu doktor. Keinginan. Kalau kita tanya pada pakcik Sajat, dia kata ini hak dia. Kan? Kalau kita kata kepada
ustaz kan, ustaz hakim, kita akan kata keinginan. So adakah dia perkara yang mesti dia dapat? Kalau hak, perkara yang mesti dia dapat. Tetapi kalau keinginan ini macam-macam kan keinginan orang. Keinginan nak berjalan-jalan, keinginan nak ada kereta, ada rumah, ada berjalan, bukan berjalan atas daratan, nak berjalan dalam air, nak berjalan di angkasa, jalan macam-macam keinginan manusia kan. Mesti tak dia dapat. Ini timbullah persoalan tentang siapakah yang mendefinisikan hak dan keinginan ini. Kan? Jadi kalau kita tanya kepada orang yang nak, dia kata ini hak. Kalau kita tanya orang yang tak bagi, dia kata ini bukan hak. Contoh mudah ialah kes tukar jantina. Ini hak ke keinginan? Seorang kata hak, seorang kata keinginan. Lalu siapakah yang boleh mendefinisikan ini hak, ini keinginan yang boleh menentukan mana satu? Oleh kerana kita ni manusia, saya manusia, hakim manusia dan semua peserta semua manusia belaka, maka apakah kaedah dan cara untuk menentukan dan meletakkan garis panduan yang jelas di antara dua perkara ini? Supaya tak timbullah perbalahan, ini hak ke keinginan, ini keinginan ke hak. Maka di sinilah terletaknya agama yang boleh menentukan hak dan keinginan. Kalau kita bagi pada manusia kan, bagi pada manusia, bagi tanya pada saya kata ini keinginan, tanya pada orang tu, dia kata ini hak saya. Tak ada satu jalan keluar. Tak ada satu jalan keluar. Melainkan kita terpaksa mengakui pergi kepada agama yang above manusia, yang lebih tinggi kedudukannya daripada manusia, yang boleh menentukan, oh ini keinginan, ini tak boleh, kau tak boleh buat ni. Isteri kena dapat nafkah, suami kena dapat ketaatan, anak-anak kena dapat nafkah. Berapa-berapa yang itu tentukan ke mahkamah lah, berapa-berapa. Siapa yang menentukan ni? Ini adalah agama yang memberikan perkara begitu. Kalau tak diberikan ni, maka isteri pun kata saya pun perlu ditaati juga. Suami kata saya pun perlu ditaati juga. Sudahnya bergaduh. Maka untuk menentukan aspek dalam kehidupan manusia ini, maka datanglah agama. Agama yang menyusun ini keinginan, ini hak, ini yang perlu dibuat, ini tak perlu dibuat. Dalam kajian orang sekarang ni, dia kata ini hak asasi kan. Ini kajian orang sekarang. Kajian agama menentukan ini tanggungjawab suami kena bagi nafkah. Siapa yang dapat? Isteri. Jadi sebab itulah ada dua perkara yang kita perlu bicarakan dekat-dekat, iaitu hak dan keinginan. Hak asasi dan tanggungjawab. Apa beza di antara dua perkara ni? Hak dia perlu dapat. Tanggungjawab perkara yang dia kena buat. Hak dia perlu dapat, tanggungjawab dia kena buat. Hakim suka yang mana? Tanggungjawab ke hak asasi? Rasa dua-dua tu. Dua-dua. Mana boleh dua-dua, kena pilih satu. Rasa tanggungjawab kena buat. Oh, suka tanggungjawab ah. Ha. Saya tak suka tanggungjawab, saya suka hak asasi. Mana orang lebih suka? Suka kena buat ke suka dapat? Kan? By logik lah. Manusia suka yang mana? Biasa orang suka dapat dulu tu. Suka dapat. Kan? Siapa yang kata dia suka kena buat tu, dia suka buat. Itu jawapan skema. Jawapan skema. Kan? Apa maksudnya? Kan? Maksudnya, orang bagi duit kat kita. Suka ke tak suka? Sukalah. Kan? Orang bagi duit, suka tak suka? Kita nak cari duit untuk orang. Suka ke tak suka?
kan, tentulah berat, kan. Maknanya dari satu sudut, kan, uh, secara umumnya manusia dia akan suka bercakap tentang hak, sebab dia ada berbaur dengan keinginan, malahan keinginan itu yang di apa ni, yang diusahakan itu diangkat, akhirnya dia nampak perkara ni perlu buat, sedangkan itu hak, itu adalah keinginan sahaja, dia akan up sehingga dia menjadi suatu hak yang kononnya dia mesti dia perlu dapat. Contohnya uh, uh, manusia yang nak tukar jantina contohnya, kan, itu keinginan, tapi diangkat keinginan tu menjadi sebuah hak yang mesti dia perlu dapat dan diperjuangkan. So kalau kita lihat, memang manusia dia akan suka kepada itu, kan? Manusia suka memperagungkan hawa nafsunya, itu memang perkara yang manusia suka, kan? Tapi bila pergi part kepada tanggungjawab, kan, perkara yang manusia tak suka, kan? Sebab apa manusia tak suka? Sebab tanggungjawab ni dia kena buat. Di manakah sumber kepada hak asasi? Sumbernya keinginan. Di manakah sumbernya tanggungjawab? Sumber tanggungjawab ialah agama. Agama yang menentukan tanggungjawab. Kenapa agama menentukan tanggungjawab? Sebab dengan agama lah yang kita nak tahu kita wajib semayang ke, kita tak wajib semayang ke. Agama lah yang menentukan wajib tak wajib, kan? Wajib kena bayar zakat, siapa yang tentukan? Agama lah yang tentu. Wajib pergi haji, siapa? Agama lah yang menentukan. Siapa yang anak kena mentaati ibu bapa, siapa yang tentukan? Agama. Wajib bagi mak ayah menanggung anak sehinggalah anak terbesar, siapa yang bagi tahu? Agama. Agama sumber kepada tanggungjawab. Hak asasi sumber dia keinginan, kan? Hak asasi sumber dia keinginan, sebab dia benda yang dia kena tanggungjawab, kena buat. Sebab tu berdua-dua benda ni dia apa kita panggil ya, berimbalan antara satu sama lain, ya. Hak suami, isteri yang kena bagi. Hak isteri, suami yang kena bagi. Hak ayah, anaklah kena bagi. Apa hak ayah? Siapa tahu? Apa hak ayah? Hakim orang tanya, hak ayah apa dia? Hak bagi seorang ayah. Hak seorang ayah, nafkah isteri dan anak. Kan? Seorang, Hak seorang ayah, ayah ni dengan anak. Apa hak dia? Hak seorang ayah, maksudnya apa yang ayah perlu dapat daripada anak? oh, Ha, nanti kepada rahman, doa, Ketaatan kepada anak, ketaatan. kan? Itulah tu. Patuh, kan? Itu hak ayah. Sebab apa? Hak apa dia punya keywords dia? Hak ni benda yang dia perlu dapat. Ha, Tanggungjawab ayah pula apa dia? Bagi nafkah, kan? Itu tanggungjawab ayah, bagi nafkah, kan? Sekolahkan dia, itu tanggungjawab, kan? Jadi perkara ni dua benda yang kita kena jelas dua-dua. Benda ni kalau tak jelas dia akan jadi celah. Tak belum sikat apa kadang saya hilang. Saya ikut kamu lah. Macam Tolong ni kan. bukan Ya. Jadi sebab itu dua perkara ni perlu jelas. Hak bagi isteri, kan, mendapat nafkah. Tanggungjawab siapa yang memberikan nafkah? Tanggungjawab suami. Hak benda yang dia perlu dapat. Hak ayah, apa yang ayah perlu dapat. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab anak. Hak isteri, apa yang isteri perlu dapat. Tanggungjawab siapa? Tanggungjawab suami. Hak suami, benda yang suami perlu dapat. Ketaatan isteri contohnya. Siapa yang perlu tanggungjawab? Tanggungjawab isteri. So dua ni berimbalan antara satu sama lain yang perlu untuk apa kita kata dilihat antara dua perkara ini. Jelas siapa yang tak jelas ni? Okey, hak guru. Apa hak guru?
Hak guru. Tulis sikit dalam ruang komen. Hak guru. Hak guru. Siapa dia mengajar tu? Tu salah tu. Hak guru, benda yang dia perlu dapat. Tanggungjawab guru, mengajar. Itu tanggungjawab dia. Hak guru ialah kena hantar assignment lah. Kan? Kena hantar assignment, kena buat kerja, kena apa tu. Itu hak guru lah. Guru, dia perlu dapatkan benda-benda ni. Jadi tanggungjawab guru, dia apa nama ni, dia mengajar ikut silibusnya, kena, yalah. Kan? So, dia ada dua perkara yang apa, yang berimbalan antara satu sama lain. Okey, hak kerajaan apa dia? Hak kerajaan. Okay. Hak kerajaan. Cukai, Doktor. Cukai. Apa dia? Hak kepada kerajaan. Adil kepada rakyat. Sokongan rakyat. Hak kerajaan ialah sama juga. Apa yang kerajaan perlu dapat daripada rakyat? Sebab ramai yang saya rasa macam keliru. Dia rasa hak itu tanggungjawab. Bukan. Kan? Hak ni ialah perkara yang kerajaan perlu dapat. Apa yang kerajaan perlu dapat daripada rakyat? Cukai, sokong. Kan? Itu hak yang kerajaan perlu dapat daripada rakyat. Maknanya ketaatan daripada rakyat, itu hak yang kerajaan perlu dapat. Tapi kalau ada peluang untuk memilih dalam pilihan raya, itu korang pilih lah. Mana yang rasa sesuai tak sesuai, itu memang dibenarkan oleh perlembagaan, boleh. Tapi kalau untuk sekarang ini, ketaatan maksudnya kita ikutlah cakap kerajaan. Kan? Kalau benda yang kita tak setuju apa, kita boleh suarakan benda-benda yang kita tak setuju. Itu kita ada ruang lah kebebasan kat situ. Tapi saya nak cerita tentang dia punya tanggungjawab. Kan, kerajaan ialah menyediakan infrastruktur. Hak kerajaan, apa yang kerajaan perlu dapat daripada rakyatnya. Itu daripada perspektif ni kita bincang tentang hak. Dia bukan hak milik. Hak milik lain. Hak milik itu kepunyaan. Hak milik kepunyaan, walaupun ada sikit-sikit ada unsur-unsur, tapi maknanya hak milik itu kepunyaan. Tapi hak yang kita bincangkan pada ini ialah dia setara dengan tanggungjawab. Hak dia perlu dapat, tanggungjawab benda yang dia kena buat. Realitinya manusia suka dapat berbanding dengan dia suka buat. Dia tak suka buat. Contohnya duit. Dia sukalah dapat kalau orang bagi duit kat dia. Kalau dia nak kerja, dia tak sukalah. Kan? Tapi dunia ni akan aman sekiranya manusia menjalankan tanggungjawab. Kan? Dunia akan aman sekiranya manusia menjalankan tanggungjawab. Kalau manusia tak menjalankan tanggungjawab, dunia ni akan hancur. Contohnya kan, mari kita tengok apa yang kita tengok di sini. Perbezaan di antara Islam dan Barat dalam menangani isu-isu hak asasi. Apa ni? Apa diagram yang saya cuba sampaikan ini? Di antara Islam dan Barat. Ada hijau, ada merah. Ada hijau, ada merah. Siapa boleh bagi penjelasan sikit? Daripada diagram yang telah dibuat ni. Yang hijau ni macam mana? Yang merah tu macam mana? Siapa boleh bagi pandangan sikit? Undang-undang Islam datang daripada atas, maksudnya datang daripada Tuhan. Ya. Adapun kalau Barat, undang-undang datang daripada bawah, daripada pandangan manusia, naik ke atas untuk jadikan undang-undang. Okay. Bila agama datang daripada Tuhan kepada manusia, top down, daripada Tuhan
kepada manusia, top down. Okey. Di sinilah adanya agama. Adanya agama. Bila adanya agama, agamalah yang menjadi sumber kepada tanggungjawab. Pasal apa kita wajib? Tak bolehlah wajib kalau saya suruh. Siapa? Ni manusia. Yang wajib, yang boleh menentukan ni wajib, ini boleh, ini tak boleh, ini kena buat, ini tak kena buat. Mesti dia lebih tinggi daripada manusia. Barulah agamalah yang menentukan. Kalau bukan manusia, saya pun manusia, tengok pun manusia, kenapa saya kata wajib? Kan? Maka level tu setara. Jadi, maka tanggungjawab itu dia mesti bersumber yang lebih tinggi. Kalau kita mengaji Quran, so kenapa kita kata wajib semayang? Sebab Quran sebut. Kan? Saya bercakap bukanlah saya kata wajib, yang saya menyampaikan apa yang Quran sebut. Quran tu agama lebih tinggi daripada manusia. Ya, jadi berbanding dengan Barat, kan? Berbanding dengan Barat. Barat ni dia tak ada agama. Kan? Agamanya hanya dalam aspek yang tertentu, aspek kerohanian sahaja. Dia tak ada kehidupan dia tak ada agama. Dia tak ada agama. So dia berteraskan kepada logik manusia. Dia bukan berteraskan, bukan top down, tak. Dia istilahnya bottom up, daripada bawah ke atas. Maka dalam Islam, cara Islam menjaga hak asasi, ni topik asas yang saya nak jelaskan. Tadi mukadimah belaka. Cara Islam dalam menangani isu-isu hak asasi ini ialah dengan meletakkan hukum-hukumnya. Kerana segala hukum yang terdapat dalam Islam itu telah pun ada menjaga perkara-perkara yang asas dalam kehidupan manusia. Menjaga apa? Menjaga agama, menjaga nyawa, menjaga akal, harta, keturunan maruah. Ini perkara yang basic dalam kehidupan manusia. Jaga agama, nyawa manusia. Kan? Menjaga akal. Kalau nyawa tak jaga, habis mati lah. Kalau tak ada akal, jadi gila. Tak gunalah manusia. Kalau tak ada harta, apa pun tak ada, curi barang orang boleh jadi gaduh. Keturunan, tak tahu mak ayahnya siapa. Macam ayam itik. Sak ayah. Kemudian dia pula jadi macam-macam lah maknanya. Kan? Tak ada keturunan. Susah kita manusia tak tahu keturunan. Kemudian tak ada maruah. Boleh cakap, tuduh orang bukan-bukan. Ini semua perkara yang dijaga oleh agama, dan perkara itu dia tak nampak jelas. Tuhan suruh kita semayang, puasa, zakat, haji, menutup aurat, suruh kita berniaga dengan okey, suruh kita muamalah, munakahat, ada jenayahnya, ada hukum jihad, ada hukum macam-macam lah yang ada. Kan? Semua ni disimpulkan dalam nak jaga 5 perkara ini. 5 perkara ni tak nampak. Benda tu bila dikaji, ada 5 perkara ni. Semayang ada, puasa semua ada. Nak berjaga 5-6 perkara. Sat-sat kata 5, sat-sat kata 6. Ada ulama' kata 5, ada ulama' kata 6. Ulama' kata 5 tu sebab dia gabungkan keturunan dengan maruah. Ulama' kata 6 tu sebab dia pisahkan keturunan lain, maruah lain. Okey, je mana-mana pun boleh. 5 pun boleh, 6 pun boleh, tak ada masalah. Ada orang kata 5, ada orang kata 6. Itu tak ada masalah. Tapi nak ceritanya Islam menekankan tanggungjawab berbanding dengan Barat. Mereka ni membicarakan hak asasi. Kan? Mereka berbicara hak asasi. Kenapa mereka berbicara tentang hak asasi? Sebab dalam kehidupan mereka, dalam agama mereka tak ada bincang tentang perkara ini. Mereka terpaksa membincangkan hak ini supaya daripada hak itulah yang membolehkan mereka membina undang-undang, peraturan dan kehidupan. Jadi sebab itu kalau saya contohkan, saya contohkan orang yang suami isteri, dia dah berkahwin. Tiap-tiap hari suami dia bercakap,
ni hak saya ni. Saya kena dapat ni. Isteri pun cakap, ini hak saya, dia kata. Isteri pun cakap. Saya pun cakap, hak saya. Saya pun cakap, ini hak saya kena begini-begini. Hak saya nak dapat duit. Hak saya nak ada rumah. Hak saya nak tilam bantal pun semua ni. Setahun sekali kena tukar. Kan? Ni baju saya hak ni. Allahu Akbar. Macam mana Hakim kalau macam tu? Kan? Kalau ada suami isteri yang hari-hari bercakap tentang dalam laras bahasa hak berbanding dengan suami isteri yang berlaras bahasanya tanggungjawab. Maksudnya, tak apa, ini hak abang, ini tanggungjawab abang akan buat. Isteri pun tak apa, yang ni saya akan buat, kata isteri. Tak apalah, marilah kita sama-sama. Masing-masing menzahirkan rasa tanggungjawab itu yang mereka pikul dalam sebuah keluarga. Berbanding dengan keluarga yang bercakap tentang undang-undang, bercakap tentang hak, ini hak saya. Hak saya kena begini. Agak-agak Hakim kalau duduk dalam keluarga yang macam itu, yang hari-hari bercakap tentang hak dengan hari-hari bercakap tentang tanggungjawab, mana yang lebih aman agaknya? Mestilah tanggungjawab, doktor. Belum. Kau dah kahwin belum? Belum. Belum. Kau tak tahu lagi macam mana kan? Tak tahu lagi. Konon-konon bercakap tentang tanggungjawab, tapi hak saya ni, kata jenuh lah. Tapi nak ceritanya kan, itulah resam dalam kehidupan. So apabila masing-masing bercakap tentang tanggungjawab, maka insya-Allah keluarga tadi akan jadi okeylah. Bukan tak boleh cakap tentang apa nama ni, tentang hak kan. So kalau kita tengok kan, kalau kita tengok Islam dia menekankan tentang ni tau. Dia menekankan tentang ni. Islam menekankan tentang tanggungjawab. Islam ni dia menekankan tentang tanggungjawab. Benda yang kita kena buat. So bila kita kena buat, secara tak langsung hak ni akan dapat. Bila contohnya, bila suami ni menjalankan tanggungjawabnya memberikan nafkah, secara tak langsung isteri dapat tak nafkah? Dapat kan? So apabila suami bekerja, menjalankan nafkahnya, mencari rezeki apa semua, maka secara tak langsung isteri, kehendak isteri dan juga hak-hak yang isteri pun dapat secara akan dipenuhi lah. Sebab itu Islam menekankan tentang tanggungjawab berbanding tentang hak. Sebab apa Islam menekankan tanggungjawab? Sebab Islam ada agama. Islam ada agama. Hak barat ni dia tak ada agama, sebab itu mereka mengagungkan hak asasi. Hak asasi itulah agama mereka. So yang kita pergi nak bincang hak asasi itu, kenapa? Tak salah bincang hak asasi, tetapi kita kena bincang dalam Islam, membincangkan tentang tanggungjawab. Sebagai contoh Rasulullah kan, Rasulullah yang berada di Mekah dan Madinah, adakah Rasulullah memperjuangkan hak asasi? Hak asasi kami orang Mekah, tak mana ada Rasulullah bercakap tentang hak asasi. Rasulullah memperjuangkan agama. Memperjuangkan agama. Ajak orang masuk Islam. Masing-masing jalankan tugas dengan baik. Jalankan sebagai manusia, sebagai hamba Allah Ta'ala. Dia dapat jalankan dengan baik, maka segala hak-hak ni akan dipenuhi lah. Tak adalah orang mencuri. Isteri, anak dapatlah nafkah. Siapa? Sebab suami bekerja, sebab ayah dia bekerja, ayah dia bertanggungjawab. Gitu. Sebab itu ini cara Islam dalam menangani hak asasi kan. Dia tak macam barat. Barat dia tak ada agama. Kan? Adalah agama dia, tapi agama dia terhad dalam aspek-aspek yang tertentu kan, dalam aspek kerohanian. Jadi macam mana nak menguruskan kehidupan, tak ada dengan agama dia kan? Jadi sebab itu untuk nak bercakap ni, mestilah berteraskan kepada equality, kesamaan, kebebasan
mesti mengutamakan apa orang panggil kebebasan bersuara. Itu yang mereka perjuangkan sebagai itu asas dalam kehidupan mereka yang mereka perlu dapat. Jadi Islam, cara Islam lain, cara Islam menekankan soal agama. Okey, jelas. Kalau siapa-siapa yang nak tanya tentang perkara ni, kalau ada yang tak jelas, silakan. Kalau ada jelas, kalau ada yang nak tanya. Okey. Islam menjaga 5 perkara ni. 5 perkara ni. Menjaga agama. Dalam hukum Islam nak jaga agama. Kenapa perlu jaga agama? Sebab ini matlamat utama manusia hidup. Matlamat utama manusia hidup. Apa ayatnya? Tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada aku. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ini benda yang paling utama. Jaga agama. Kemudian barulah jaga nyawa. Kalau agama, kalau nyawa tak jaga, orang pun bunuh-bunuh, orang mencederakan orang lain, ini bawa masalah, kan? Jaga akal, kalau orang dah gila, kalau jadi mering belaka, kan? Ini benda-benda basic yang Islam jaga. Inilah sifil, hak asasi dalam Islam. Cumanya Islam dia tak adalah sebut hak asasi. Ini dipanggil dengan maqasid, ataupun dengan tujuan daripada undang-undang Islam. Jadi Islam menekankan apa? Islam tekankan hukum. Laksana hukum akan tercapailah matlamat ini. Contohnya, kan, makan dengan kenyang. Tujuan makan kenyang. Islam menekankan tentang makan supaya bila makan dapatlah kenyang. Gitu. Jadi ini beza di antara di antara pendekatan Islam dengan pendekatan Barat. Ini cukup masalah lah. Atas nama hak. Atas nama hak. Ini ada kaitan juga dengan Islam liberal lah. Yang kita akan bincang esok. Ini hak saya untuk berjudi. Ini hak saya untuk berzina. Ini hak saya nak tukar jantina. Ini hak saya nak pakai begini. Saya tak ganggu orang lain. Ini istilah yang selalu gunalah oleh geng-geng liberal. Saya tak ganggu orang lain. Saya nak tukar jantina, saya tak ganggu orang lain. Ini sebenarnya satu pendekatan yang salah. Ini bukan hak. Adakah berjudi itu hak? Hak untuk nak seronok. Sehingga perlu wajib dia dapat berjudi. Kerana judi itu bertentangan dengan agama. Adakah dia perlu berzina? Kerana zina itu bertentangan dengan agama. Ini semua nak cerita tentang hak yang mereka katakan itu hak, itu sebenarnya bukan hak. Itu adalah keinginan sahaja. Siapa yang iktiraf itu sebagai hak? Siapa yang iktiraf itu sebagai hak? Ini timbullah. Kan? Ini PBB ke apa benda ke kan? Ini dia punya balik pada topik asas tadi, antara hak dan keinginan. Betul ke hak? Betul ke keinginan? Apa yang masalah ialah mereka mengangkat keinginan itu sebagai hak dan memberikan jawapan-jawapan yang palsu. Saya tak ganggu orang lain sebagai alasan. Bercanggah juga dengan agama, sebab agama kita ada amar ma'ruf nahi munkar. Amar ma'ruf nahi munkar. Mereka tak nak pakai benda ni. Ini yang menjadi masalah. Okey. Mereka menyangka ini semua hak. Berjudi nak berhibur, minum arak nak ketenangan, berzina nak kepuasan, bertukar jantina untuk rasa jati diri, membuka aurat untuk berhias. Mereka menyangka ini hak mereka, sedangkan dia bukan hak. Sebenarnya mereka kata apa? Kan? Mereka ingin buat apa saja biarpun bercanggah dengan perintah agama dan menyalahi adat. Ini semua laras bahasa yang tidak selari dengan Islam.
Kerana yang selari dengan Islam ialah agama. Tapi agama ni benda yang tak digemari lah kan. Benda yang berat, susah. Yalah macam student lah kan. Kena buat assignment kan berat kan. Tapi kalau main game susah kan. Okey je. Tapi kalau buat tugasan rasa berat. Itulah manusia. Itulah manusia. Dia memang suka kepada keinginan dan dia tak berapa suka kepada tanggungjawab. Inilah kerja orang Islam supaya dapat menggalas tanggungjawab dengan baik, dan apabila tanggungjawab digalas dengan baik, maka semua hak-hak ni insya-Allah akan dapat dilunaskan. Dengan tak menafikan ada pihak-pihak yang mungkin mengabaikan tanggungjawab, yang melanggar tanggungjawab itu, tapi adalah undang-undang dia, adalah masuklah mahkamah, adalah polis penguatkuasaan apa semua. Tapi cara Islam tu begitu. Adakah ini tidak mengiktiraf hak asasi? Tak. Islam mengiktiraf hak asasi, tapi cara Islam mengiktiraf hak asasi bukan terus directly fokus kepada hak asasi, tetapi fokus kepada agama, hukum-hukum yang terdapat dalam agama. Bila hukum dilaksanakan, suami bertanggungjawab, mak ayah yang bertanggungjawab, maka anaknya akan baik, maka isterinya akan baik. Sebab apa? Sebab masing-masing menjalankan tanggungjawab. Tapi memang ada suami yang mengabaikan, mak ayah yang membiarkan anak. Memang ada berlaku. Di sinilah peranan mahkamah, di sinilah peranan dakwah, di sinilah peranan isu sosial, di sinilah peranan pusat-pusat zakat, di sinilah peranan Hizbah, macam-macam lah peranan kerajaan, majlis pembandaran, macam-macam untuk memastikan tanggungjawab ni dapat dilaksanakan dengan baik. Okey, jelas kat situ? Saya pergi sikit lagi. Maksud hak. Tadi saya cakap pengenalan hak secara umumnya apa yang difahami dalam muqaddimah tadi. So kita pergi in detail. Apa itu hak? Dalam bahasa Arab, al-haqqu ialah kebenaran. Al-haq maksudnya kebenaran. Qulil haq, katakanlah benar walaupun pahit. Kan? Hak itu perkara yang benar. Yang betul, ni perbuatan yang hak, yang betul. Yang tetap, Al-Quran diturunkan dengan hak. Kalau siapa-siapa yang hafal Quran, yang mengkaji Quran, akan banyak disebut inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi, bil haqqi. Hak itu maksudnya yang pasti, yang itu maksudnya yang tetap, yang tak berubah. Itulah antara maksud kepada hak ni. Yang pasti pun hak juga. Hari akhirat, hari yang perkara yang hak, yang pasti. Ini antara maksud-maksud yang menggambarkan perkataan hak itu sendiri. Apa maksud hak? Tanggungjawab yang betul lah, yang benar, yang mesti kena buat. Itu disebut hak lah. Okey. Maksud hak yang lain ialah daripada perspektif Al-Quran, ada banyaklah sebut. Allah, Tauhid, Islam, keadilan, azab. Ini dalam Al-Quran banyak perkataan-perkataan. Bila perkataan hak, kalau korang cari dalam Quran, mempunyai banyak tafsirannya. Ada berapa? Ada 283 kali. Kebanyakan menggunakan kata nama. Dan 20 kali menggunakan kata kerja. Fi'il. Okey. Ini satu poin yang menarik. Rasulullah memperjuangkan hak asasi ataupun menekankan tanggungjawab. Adakah Rasulullah sebagai pejuang hak asasi ataupun Rasulullah sebagai pembawa misi agama? Jadi kita yakin Rasulullah ialah seorang Rasul yang bawa agama. Bila bawa agama, dia bawa tanggungjawab, dia memberikan tanggungjawab kepada manusia. Dan Rasulullah bukanlah menolak hak asasi, tapi saya sebut seperti yang kita bincangkan tadi, cara Islam
menangani hak asasi itu bukan dengan cara fokus pada hak asasi itu, tapi fokus pada tanggungjawab. Okey. Banyak juga hadis-hadis yang berkaitan yang berkaitan dengan apa? Berkaitan dengan hakul muslim al muslim situn, tanggungjawab muslim kata muslim yang dalam perkara memberikan salam. Hakul muslim, hak yang perlu dapat, alal muslim, yang ala ni ke atas hak orang Islam, ke atas orang Islam yang lain, dia perlu dapat apa dia, iza laqitahu fasallim alaihi, jumpa bagi salam. Bila dia ajak kamu, kamu terimalah ajakan dia. Bila dia minta nasihat, bagilah nasihat. Bila dia bersin memuji Allah Ta'ala, maka kamu jawablah dengan bersin tadi. Bila dia sakit, maka ziarahlah dia. Bila dia mati, maka ikutlah dia. Ini kata Rasulullah, hakul muslim ala muslim. Hak Allah ala ibad, hak Allah ke atas hamba. Maksud hak Allah ke atas hamba, maksudnya tanggungjawab hamba ke atas Allah. Ini hak Allah, maksudnya apa yang Allah Ta'ala perlu dapat daripada manusia. Apa dia? Manusia kena sembah Allah Ta'ala, jangan syirik, jangan kufur, apa semualah. Itu hak Allah Ta'ala ke atas hamba ni. Ke atas ni maksudnya yang dilaksanakan oleh hamba. Sebaliknya, haqqal ibad ala Allah, hak manusia ke atas Allah. Allah Ta'ala kena buat apa ke atas manusia? Tidak mengazabkan. La yu'azibu man la yusyriku bihi syai'a. Tidak mengazabkan orang yang tidak syirik. Tidak syirik. Okey. 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 Ringkas yang ni. Islam agama yang memberikan hak mengikut keperluan dengan cara memberikan tanggungjawab. Islam menekankan tentang tanggungjawab. Okey, itu saja kali ini. Ada apa-apa nak tanya? Ada komanggo, ada apa semualah. Tak apalah, itu macam kemudian. Okey, ada apa-apa nak tanya? Silakan kalau ada apa-apa nak tanya. Anything? Lagi pandangan apa? Silakan. Mungkin saya mula dulu untuk pertanyaan kepada doktor. Sila. Okey, doktor tadi kan ada sebut berkaitan dengan apa? Golongan-golongan barat, mereka nak tuntut hak, nak buat berzina ataupun hak apa, kami nak buka aurat ni adalah urusan kami. Jadi bila kaum muslimin ataupun masyarakat Islam berada di barat pula, terbalik pula jadi isu. Macam contoh di Perancis, kami nak pakai tudung, warga muslim nak pakai tudung tak boleh, dia kena cabut. Jadi atas isu-isu yang dikatakan atas teroris apa sebagainya lah. Jadi pandangan doktor berkaitan dengan isu ni, ia adalah adakah ia berkaitan dengan masalah Muslim teroris itu sendiri ataupun sifat kebencian kaum masyarakat barat itu sendiri? Itu saja soalan saya, doktor. Okay, terima kasih. Satu soalan yang sangat baik. Di barat, sepatutnya mereka menghormati kebebasan ini. Sepatutnya mereka menghormati kebebasan ini. Lalu, apa-apa yang boleh dilakukan oleh orang Islam seperti mana orang agama dia bebas beragama, seharusnya mereka di sana menganut fahaman kebebasan dan hak asasinya harus diberikan perkara yang sama kepada orang Islam. Tapi malangnya setengah tempat di barat, macam di Perancis, mereka mengenakan diskriminasi yang sangat keterlaluan terhadap umat Islam, yang menyebabkan apa isu-isu tudung lah apa semua kan. Sepatutnya diberikan kebebasan ni kepada orang Islam, tetapi mereka spin pula kan. Mereka spin pula, mereka kata orang Islam ni teroris. Bukan semua orang Islam teroris, bukan semua orang kafir, orang yang bukan Islam ni langsung bersih langsung kan.
masing-masing ada masalah masing-masing. Orang Islam pun mungkin ada, bukan sebab Islam suruh, tapi kan ada sikap individu yang ada dalam segelintir manusia. Orang Islam pun ada, orang bukan Islam pun ada juga yang keterlaluan seperti itu, sampai bunuh orang, sampai ada seperti itu. Itu lalu nak dipersalahkan agama ni tak kena dan tak betul lah cara macam itu. Sebab orang Islam pada asalnya tidak disuruh untuk itu, tapi kita diperintahkan untuk menyampaikan mesej Islam dengan baik. Ini yang ditakuti. Kan? Bila kita menyampaikan mesej Islam dengan baik, kan, kita tak menzalimi orang lain, kita berbudi bakti apa semua, orang anggap Islam ni sebagai ancaman. Bila mereka anggap Islam sebagai ancaman, maka mereka berusaha untuk mengetatkan undang-undang terhadap umat Islam sampai tahap yang mungkin nak diapa-apakan dengan aspek fizikal, sehingga yang nak dibunuh pun ada, dan tak dibenarkan itu dibenarkan sebab mereka tak puas hati, kebencian dalam agama yang menyebabkan mereka bertindak sedemikian. Dan juga disebabkan oleh kuasa, sebab mereka faham bahawa kalau Islam ni berkembang, bererti orang Islam tak sokong mereka. Jadi mau tak mau, Islam mesti dikurangkan powernya, dan orang Islam perlu nak dikesampingkan. Sepatutnya tak berlakulah begitu atas nama kebebasan. Namun adalah negara-negara yang lain, kan, yang memberikan kebebasan bagus kepada semua pihak. Ada, kan, mungkin nampak di Perancis itu nampak agak ketara lah, mereka yang tak membuat polisi-polisi yang ditentang lah oleh umat Islam. Okey. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh bertanya lagi ya? Boleh, sila. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ammar daripada Tanjung Malim. Ya. Saya nak bertanya berkaitan dengan hak asasi manusia lah. Kita faham berkaitan dengan setengah golongan yang membawa berkaitan dengan hak asasi manusia ni melebihi daripada hukum yang Allah dah tetapkan. Cuma apa pandangan doktor berkenaan dengan golongan yang ataupun pihak lah yang menitikberatkan berkenaan dengan hak asasi manusia, yang mana hak asasi manusia tersebut memang dicemari di negara Islam. Nak bagi satu contoh lah. Benda ni Ana pernah buat dalam assignment Ana. Contoh di negara macam Pakistan ataupun Iran yang tidak membenarkan ataupun mengehadkan untuk wanita ni berpendidikan dan sebagainya. Jadi seolah-olah mereka mengatakan ada setengah negara Islam ni yang melarang daripada wanita, contohnya lah, yang daripada mendapat pendidikan yang tinggi dan sebagainya. Faham macam tu? Wallahualam. Okey. Memang ada setengah negara Islam yang mempunyai pendekatan yang kita kata tak samalah dengan apa yang kita buat kat Malaysia ini, disebabkan oleh lebih kepada soal budaya. Budaya mereka. Seperti mana budaya orang Arab yang di Saudi khususnya. Mereka tak, dululah, sekarang rasa dah okey dah boleh. Tak membenarkan wanita memandu. Jadi itu menjadi amalan dan juga menjadi tradisi mereka tu begitu kerana sebab-sebab yang tertentulah. Tapi kalau kita lihat di Malaysia lain, kan, mungkin di negara Arab yang lain mungkin lain pendekatannya terhadap wanita.
Begitu juga kalau kita lihat di Pakistan dan India, di mana kalau korang perhatikan wanita-wanita Pakistan ini, mereka duduk rumah, dan macam tak berapa digalakkan lah, macam tak apa digalakkan untuk keluar bebas seperti mana lelaki begitu. Dia punya adat dia. Sebab tu kalau berniaga-berniaga pun semua orang lelaki. Lelaki. Wanita-wanita Pakistan ni tak ni. Mereka cemburu. Mereka cemburu tinggi. Tapi kalau dia ngorat orang perempuan kita, itu lain pula kan. Tapi maknanya kalau kita nak pergi ke nak ngorat istilahnya lah, mereka sangat cemburu. Sebab budaya mereka lebih begitu menjaga hal ehwal wanita. Itu yang mungkin menyebabkan di atas budaya itulah yang menyebabkan mereka macam tak bagi wanita ni ke depan apa semua itulah, sebab lelaki itu lebih dominan. Itu. Tapi benda ni bukan sebab agama, tapi disebabkan oleh faktor-faktor budaya setempat yang mempengaruhi keputusan-keputusan itu, bukan faktor agama. Okey. Saja. Okey, lain. Assalamualaikum Doktor. Salam. Tadi Doktor sentuh kaitan dengan alang-alang Doktor sentuh tadi kaitan dengan budaya kan. Ya. Ada agama akan berperanan apabila sesuatu budaya itu menjadi, kita kata apa, anchor kepada permasalahan ataupun sosial hidup sesebuah masyarakat. Jadi kat itu peranan agama macam tadi kan, budaya orang Pakistan. Bila budaya orang dia yang cemburu dan sebagainya, jadi menyebabkan dia menggunakan sama ada itulah, adakah dia di situ diistilahkan, kita kata dia menggunakan agama untuk menyekat benda tu, atau memang sebenarnya agama menyekat benda tu daripada budaya yang tak memberikan impak yang tidak baik. Contoh macam tadi kan, nak elakkan daripada pergaduhan keluarga ataupun pergaduhan keluarga atau masyarakat disebabkan sikap cemburu mereka itu, maka Islam menyelesaikan masalah, jangan kedepankan wanita ataupun mereka yang menggunakan agama untuk macam itulah mana yang sebenarnya ni Allah. Jadi mereka ni saya tak pastilah apa alasan yang mereka berikan, tapi lebih kepada alasan budaya. Alasan budaya dalam Islam, dia tak timbul isu wanita tak boleh keluar rumah. Wanita boleh keluar rumah. Boleh apa alasan wanita tak boleh untuk nak memandu. Tapi mungkinlah kan, tak dibenarkan memandu, mungkin sesuai dengan nature mereka, negara mereka, budaya mereka tu, tak kisahlah nak mereka nak bagi perempuan mandu ke tak mandu ke, nak duduk rumah ke tak duduk rumah. Itu bagaimana mereka setkan kehidupan dan kebudayaan dan budaya sosial mereka. Tapi tak bolehlah nak guna agama. Tak boleh nak guna ni sebab Nabi suruh ni, tak bolehlah begitu. Sebab benda-benda ini ada Sayyidina Aisyah pun keluar, Sayyidina Khadijah pun keluar, dan sahabat-sahabat perempuan pun maknanya aktif dalam masyarakat. Jadi kalau menggunakan alasan agama untuk menyekat kebebasan wanita tu tak kenalah pada tempatnya. Jadi tapi macam mana tak tahulah dia berguna apa alasan-alasan kan. Tapi nak ceritanya ialah memang pengaruh agama dan budaya memang mempengaruhi cara beragama. Budaya memang mempengaruhi cara agama. Jadi taklah salah, tak boleh nak menggunakan hujah agama. Gitu. Tapi kalau kita tengokkan dalam di Malaysia sendiri pun, maknanya amalan kita agama kat Malaysia ni kan, ada lepas mayang kena baca wirid-wirid ramai-ramai, itu adalah lebih kepada budaya nak menghidupkan agama. Itu budaya orang Melayu dalam beragama, ramai-ramai lepas salam kan. Tapi kalau pergi tempat Arab mungkin tak ada macam gini.
Sikit-sikit tak adalah mengubah fundamental agama itu tak apa kan. Tapi kalau sampai mengubah tambah tu lain ceritalah, lain cerita. Okey.